Kalau usia 40 tahun tak pergi masjid, 40 tahun usia tak pergi masjid. Ini tak bimbing je sama. Buat tak ada masalah, buat tak ada tahun selama tak datang masjid. Yang lebih meletakkan hatinya, kecintaannya kepada dunia. Sebab itu disebutkan oleh ulama, akhir zaman ini manusia ibarat seekor anjing yang dihidangkan dengan segetul emas. Anjing kalau kita beri emas, dia ambil tak? Tak ada harga emas pada seekor anjing. Begitulah manusia yang pada hari ini hanya memilih dia ada dua istilah, tonton pegang sampai bila-bila. Permata dan juga pinggiran. Adakah kita ini meletakkan masjid sebagai permata ataupun sekadar pinggiran? Ada pun ada, tak ada pun tak perlu. Masjid datang pun okey, tak datang pun tak apa. Sebab apa? Diletakkan sebagai pinggiran. Lebih memilih yang lain. Kalaulah kita meletakkan masjid itu sebagai permata, nescaya orang akan datang dalam keadaan merangkak sekalipun. Lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji Rasulan buka poket, ada RM1,000. Subhanallah. Suka tak suka? Kita rajin kalau datang begitu. Imam pula buka selepas beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka poket ada RM2,000. Subhanallah. Bilal buka-buka ada RM3,000. Nescaya orang berebut nak jadi Bilal. Sebab apa? Setiap azan, lafaz azan yang dilakukan oleh Bilal, maka semuanya akan bersaksi. Maka pahalanya lagi banyak. Kalaulah pahala itu boleh diterjemahkan dengan duit, nescaya takkan muat Masjid Damai Jaya ni. Tak muat. Sebab apa? Orang meletakkan duit itu sebagai permata. Sebab tak nampak pun pahala ni. Sebab diletakkan sebagai pinggiran masjid. Jadi kita hendaklah meletakkan masjid, institusi agama, majlis-majlis ilmu sebagai permata di hati kita. Siapa pun kita, tak kisah kita ini masyarakat biasa ke, ketua kampung ke, menteri ke, hendaklah kita meletakkan masjid sebagai permata di hati kita. Barulah kita ada keseronokan menuntut ilmu. Adik tuan rahmat Allah. Berbalik kepada beberapa soalan yang dipertanyakan, apakah tips yang mudah untuk digunakan pakai bagi seseorang yang sempat menyempurnakan solat sunat qabliyah 4 rakaat sebelum Pak Bilal iqamah. Adik tuan rahmat Allah, yang disebutkan 4 rakaat, 4 rakaat yang kalau boleh jangan ditinggal ialah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas isyak. Yang lain buat 2 rakaat pun tidak menjadi masalah. Sebenarnya hendaklah diaturkan dalam satu masjid, peruntukan masa, terutamanya qabliyah maghrib. Qabliyah maghrib ni 2 rakaat saja. Adapun disebutkan dalam mazhab Asy-Syafi'i, qabliyah maghrib hukumnya adalah sunat ghairu muakkadah. Sunat muakkad maksudnya sunat yang dituntut. Adapun sunat ghairu muakkadah, setengah orang memahaminya dengan sunat yang tidak dituntut. Ini salah. Siapa yang memahami sunat ghairu muakkad, sunat yang tidak dituntut, maka fahaman dia salah. Sebab apa? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menterjemahkan sunat ghairu muakkad ialah sunat yang tidak dikuatkan tuntutannya. Tapi masih lagi dituntut. Adapun setengah orang mengatakan sunat ghairu muakkad tak apa, tak payah buat. Sebab apa? Sunat ghairu muakkad ialah sunat yang tidak tuntut. Ini salah. Al-Imam Syafi'i kata sunat ghairu muakkad ialah sunat yang tidak dikuatkan tuntutannya, tapi masih lagi tuntut, iaitu qabliyah maghrib. Adapun yang disebutkan 4 rakaat ini ialah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas isyak. Sebab apa jangan tinggalkan? Sebab apa disebutkan oleh ulama pahalanya itu sama macam 30,000 rakaat. 1 rakaat. Adapun kalau 4 rakaat tambah 4 rakaat sama dengan 240,000 rakaat. Itu sebab apa? Sebab tuan-tuan adalah umat Nabi Muhammad SAW, baik lelaki maupun perempuan. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat lepas isyak. Sembahyang jemaah yang jangan tinggal apa? Sembahyang jemaah isyak dan sembahyang jemaah subuh. Sebab apa? Seolah-olah dia telah mengerjakan ibadah sembahyang malam. Ini istimewanya. Sebab apa? Sebab umat Nabi Muhammad SAW buat kerja sikit, gajinya besar. Tak sama dengan umat-umat lain. Maka rebutlah peluang untuk hadir solat berjamaah. Jadi dikatakan bagaimana cara supaya dia sempat mengerjakan 4 rakaat. Jawapannya sembahyang sunat, bacalah dengan kadar, jangan lambat-lambat sangat. Mentang-mentang dia, kita tengok peruntukan masa.
masa yang diperuntukkan oleh masjid untuk qabliyah biasanya 10 minit, betul tak? 10 minit lah biasanya. Maka 10 minit cukup sangat. Sebab apa? Satu rakaat kira-kira 2 rakaat kira-kira 3 minit. 2 rakaat. Kalau 4 rakaat baru 6 minit, sebenarnya cukup. Tonton sembahyang, angkat takbir. Dan ada yang menanyakan bahawa bacaan apa hukum dia kata kalau dia tak baca surah dalam solat sunat. Sebenarnya surah itu sunat saja, tidak wajib. Yang wajibnya ialah membaca Fatihah. Sembahyang sunat. Lalu ada kaedah, tonton nak buat 2 tambah 2 boleh, 2 rakaat, kemudian beri salam, kemudian bangun lagi buat 2 rakaat pun boleh. Adapun kalau nak buat 4 rakaat terus pun boleh. Sahaja aku sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat tunaikan Allah. Tak payah tayar awal, dia terus bangun, buat 4 terus. No problem. Boleh. Jadi cara itu amat memadai bagi orang yang takut-takut tak sempat untuk solat sunat qabliyah 4 rakaat. Jadi begitu. Tapi kalau Bilal dah iqamah, maka kita solat saja 2. Kalau tuan-tuan dah niat 2, tiba-tiba dah rakaat kedua terfikir, oh aku nak buat 4. Boleh tak niat 4? Boleh jawapannya. Jangan pening-pening untuk solat sunat. Tuan-tuan rahmat Allah, adakah dikira sempurna solat sunat qabliyah seseorang itu jika dengan sengaja untuk tidak membaca surah selepas bacaan Fatihah? Ini kita sudah jawabkan. Hanya sekali sahaja membaca bacaan di dalam rukuk dan juga sujud. Ini perkara sunat. Dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Si fulan pun rukuk untuk sembahyang sunat. No problem. Jangan kata sembahyang sunat, sembahyang fardu pun begitu, tak ada masalah. Tonton sembahyang dengan imam, sembahyang isyak, imam pun baca sedap, waladdallin, amin. Tonton pun standby nak baca surah, nak baca Fatihah, tiba-tiba imam rukuk. Apa nak buat? Inilah kita perlu tahu kadar bacaan sederhana. Kadar bacaan sederhana. Berapa rakaat? Berapa saat? Kalau Tuan Haji Ruslan, mungkin kita semua kadang-kadang berbeza. Tapi majoriti orang, kalau bacaan sederhana, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, itu sederhana. Sampai waladdallin, biasanya 23 saat hingga 25 saat. Nanti balik test. Kita ni kalau baca Fatihah sederhana, berapa saat? Kalaulah ada kadar sederhana, maka wajib kita habiskan Fatihah sebelum imam bangun daripada sujud kedua. Ini yang istilah kata orang berkejar-kejaran dengan imam. Ini okey lagi kalau sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Kalaulah sembahyang fardu Jumaat, macam mana? Imam tak baca surah, lepas waladdallin amin, imam rukuk. Jadi tuan-tuan mestilah menghabiskan Fatihah. Janganlah kita baca lambat, kita bacalah laju sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh sebagai contohlah untuk apa kita berkejar-kejaran dengan imam sebelum imam bangun daripada sujud kedua. Jadi persoalannya, kalau tak baca surah tidaklah membatalkan sembahyang. Adapun untuk bacaan rukuk dan juga sujud yang dipertanyakan, itu tidak wajib. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali lagi bagus. Tapi kalau kita ini sudah tertinggal dengan imam, maka hendaklah kita mempercepatkan untuk mendapat seiring dengan imam. Janganlah kita dah tertinggal, kita pun nak baca lambat-lambat. Maka siapa yang tak baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih dan juga Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, maka tidaklah membatalkan sembahyangnya. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, tak baca pun tidak membatalkan sembahyang. Baik lelaki maupun perempuan, sembahyang sendiri maupun berjemaah, imam baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Tuan-tuan yang makmum tak nak baca, nak diam saja, sah tak sah? Sah jawapannya. Tidak membatalkan sembahyang, ianya bukan rukun. Yang menjadi rukun ialah tomak ninah. Tomak ninah macam mana? Ini banyak orang sembahyang tak ada tomak ninah.
Tuan-tuan merukuk Allahu Akbar, diam seketika umpama kadar subhanallah. Tidak menyebut subhanallah tapi diam. Subhanallah itu berapa saat? Lebih kurang 1,5 saat. Siapa yang sembahyang dia rukuk dan juga sujud i'tidal, ada kadar diam seketika. Kalau dia rukuk gini Allahu Akbar, gini tak ada tumaninah. Tapi kalau Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tak baca langsung. Tapi itu ada kadar tumaninah. Baik lelaki maupun perempuan. Ini tumaninah yang wajib kita ada dalam solat. Yang bacaan itu tidak wajib. Ada orang salah faham, dia katakan wajib baca. Dulu ada satu tempat dikatakan wajib membaca Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 kali. Kalau tak baca 3 kali macam mana? Sebenarnya tidak membatalkan sembahyang. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Jadi gitu caranya. Tidak semestinya kita mesti membaca 3 kali. Tak baca nak diam sahaja pun boleh, tapi sangatlah rugi. Sebab apa? Dah diajarkan oleh ulama suruh baca, maka kita bacalah. Soalan ketiga, mana yang lebih afdal, mendirikan solat tahiyatul masjid ataupun terus duduk sahaja untuk mendengar ceramah? Apabila seseorang itu masuk ke masjid, didapati ustaz sedang memberi ceramahnya. Sama macam khutbah. Khutbah dan juga kuliah. Kalau khutbah lebih berat lagi. Dilarang sama sekali sembahyang sunat kecuali solat sunat tahiyatul masjid. Adapun siapa yang nak sembahyang qabliyah Jumaat, dia datang lambat. Jadi khatib sedang menyampaikan khutbah, maka hendaklah dia solat tahiyatul masjid dalam keadaan segera. Kalau nak qabliyah maka digabungkan. Kena gabung qabliyah dan juga tahiyatul masjid, boleh gabung. Adapun kalau macam ini, majlis kuliah, ada orang yang berceramah, dia katakan tidak perlu sembahyang tahiyatul masjid, hanya diganti dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dikatakan hanya perlu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Tuan-tuan mungkin pernah dengar, ada orang kata tak payah, kalau majlis kuliah kita dah datang lambat, tak payah tahiyatul masjid. Sebenarnya masih lagi dituntut untuk tahiyatul masjid. Siapakah dia golongan yang tidak perlu tahiyatul masjid? Kalau orang itu datang majlis kuliah, dia datang duduk, dalam ketika itu sesuatu perkara yang melarang dia daripada solat tahiyatul masjid. Apa contohnya yang melarang? Dia tak ada wuduk sebagai contoh, tapi dia duduk dalam masjid, maka diganti tahiyatul masjid dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 4 kali. Dia dapat pahala macam tahiyatul masjid. Itu dalam mazhab Asy-Syafi'i. Bukan sewenang-wenangnya kita, tak apalah aku ganti dengan zikir. Ataupun satu masjid memang tak ada ruang, maka bolehlah diganti dengan zikir. Adapun kalau masih ada ruang, hendaklah dia mencari sudut-sudut tertentu untuk solat tahiyatul masjid dalam keadaan segera. Itu kalau datang masjid orang tengah kuliah. Tengok ada tempat ke tidak? Oh, ada tempat, maka aku solat sunat tahiyatul masjid dalam keadaan segera. Kalau dia ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, maka diganti dengan zikir tadi tu. Gitu caranya, aturannya. Jadi, apa tadi soalannya? Mana yang lebih afdal mendirikan solat tahiyatul masjid? Jawapannya tahiyatul masjid lebih diutamakan. Walaupun tengah kuliah. Tapi kalau memang tak ada ruang, memang penuh sangat, maka tuan-tuan ganti sajalah dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Jadi tuan rahmat Allah, tetap dianjurkan kepada kita untuk solat sunat tahiyatul masjid. Kalau ada orang tanya tuan-tuan, kan boleh ganti dengan zikir, apa tuan-tuan nak kata? Itu dalam mazhab Asy-Syafi'i hanyalah bagi orang-orang yang terlarang untuk solat tahiyatul masjid. Sebagai contoh, dia berhadas, tak ada wudu, maka dianjurkan untuk menggantikan dengan zikir. Adapun orang yang masuk dalam keadaan berwudu, maka dianjurkan untuk tahiyatul masjid. Kalau zikir tak nak, wudu pun tak nak, pun tidaklah berdosa. Ini kita nak sebutkan keutamaan sahaja. Mana yang lebih utama ketika masuk tu? Ada orang kata tak ada tempat. Sebab apa? Sebab penuh. Sebenarnya boleh ke penuh? Sebenarnya yang penuhnya di depan. Orang tahiyatul masjid boleh kat belakang. Sebenarnya lah, kalau ikut susunan kedudukan, bagi kuliah kena duduk depan sebenarnya.
Tapi bila orang penuh kat belakang, orang kena sembahyang sunat kat sini. Itu dia punya aturannya. Adakah dibolehkan ataupun sah solat untuk tidak solat qabliyah, ba'diyah atau solat-solat sunat yang lain untuk menggantikan kepada solat fardu qada yang telah ditinggalkan sekian lama? Oh, ini soalan dia belit-belit ni. Sebenarnya dia nak tanya mana lebih utama, solat sunat qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun qada. Solat sunat itu hukumnya sunat, buat dapat pahala, tak buat rugi, tidak berdosa. Adapun solat qada yang dulu muda-muda tak sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh tak sembahyang dulu muda, sekarang tiba-tiba nak taubat, maka solat qada yang ditinggal, solat fardu yang ditinggal baik laki maupun perempuan, sengaja maupun tak sengaja, wajib diganti. Bila wajib, pahalanya lebih besar daripada sembahyang sunat. Sengaja maupun tak sengaja, wajib diganti satu persatu. Sembahyang qada, buat dapat pahala, tak buat dosa. Sebab itu ada orang tertipu dengan amalannya itu sendiri. Sembahyang tarawih bulan Ramadan, puluhan habis semua, baca Quran, semua amalan sunat dibuat. Tapi dalam masa yang sama, solat qada, solat fardu yang ditinggalkan masa muda-muda tak buat. Jadi bulan Ramadan bukannya tak boleh sembahyang tarawih, boleh dianjurkan untuk sembahyang tarawih. Bukannya tak boleh baca Quran 30 juzuk nak khatamkan, boleh, no problem. Tapi manakah yang lebih utama? Solat qada yang dulu muda-muda kalau ada tinggal, maka hendaklah diganti, wajib diganti, baik laki maupun perempuan, sebelum ajal tiba. Kena ganti. Ada orang sembahyang tarawih je, tarawih juga, tapi qada kena buat. Sebab apa? Dulu muda-muda tinggal sembahyang. Kalau tak pernah tinggal sembahyang, no problem. Ini cerita untuk orang yang dulu muda-muda tak sembahyang. Jadi bila baru nak insaf, selain daripada taubat, jangan ikut macam setengah fahaman, hanya mengatakan cukup dengan taubat nasuha. Sembahyang sunat taubat 2 rakaat, minta ampun ya Allah sungguh-sungguh, janji tak buat lagi. Lepas tu dia kata tak payah qada. Tak boleh. Kita ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah, kena taubat dan kemudian tuan-tuan hendaklah solat qada. Solat yang ditinggal sama ada sengaja maupun tak sengaja, wajib diganti. Mesti kena ganti. Solatlah walau terpaksa, tutup auratlah walau terpaksa, tinggalkan kemungkaran walau terpaksa. Kerana apa? Kerana dengan keterpaksaan itu sikit-sikit akan buat hati kita ikhlas kepada Allah SWT. Kena qada. Inilah masanya. Inilah peluang keemasan. Kena qada. Tuan-tuan rahmati Allah. Siapa yang hendak solat di belakang imam, dia hendaklah berada betul-betul di belakang imam, bukan ke kiri sedikit ataupun ke kanan sedikit. Ini untuk solat apa ni jemaah. Jemaah ramai-ramai Tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 279. 279. Kalau makmum itu seorang lelaki, hendaklah dia berdiri sebelah imam dan ke belakang sedikit 1 tapak. Jadi jari depan dia itu, jari dia sejajar dengan tumit imam. Itu kadar dia. Kalau lebih, makruh hukumnya, luput fadilat solat jemaahnya. Dan sebahagian ulama kata membincangkan tentang luput itu, mungkin tak luput semua, mungkin berkurang, tapi asasnya ialah luput fadilat jemaah. Sebab itu ada yang mengatakan, boleh tak dia nak sembahyang kat koridor? Soalan seterusnya, boleh tak nak sembahyang kat belakang? Boleh jawapannya, sah. Tuan-tuan, ini saf pertama penuh, saf kedua masih kosong, tapi sengaja nak sembahyang kat belakang. Sengaja nak sembahyang kat belakang, selagi mana tidak melebihi 300 hasta. 300 hasta. Ini berapa hasta ni? Ini masih panjang ni, 300 hasta sampai parking sana masih boleh. Nak sembahyang kat parking waktu PKP, ada orang yang tak benarkan sembahyang, dia sembahyang kat parking. Boleh ke tak? Sah ke tak sah? Kalau kurang daripada 300 hasta mesti sah.
Tapi ketika mana boleh lebih pada 300 hasta, sampai 1 km pun boleh jemaah. Panjang sampai 1 km. Sampai ke taman, apa nama sana? Taman Timur. Sampai ke Surau Tenang, berjemaah. Boleh dengan syarat bercantum semua. Cantum, satu hari Masjid Damajaya terlampau ramai, maka penuh bercantum sampai semayang kat jalan sampai tenang. Boleh. Ada problem. Sampai ke apa? Angsana saja pun boleh kalau bercantum lah. Tapi kalau terpisah, hendaklah terpisah itu tidak lebih daripada 300 hasta. Begitu kalau semayang berdua. Imam dekat sini, makmum dekat sana. Sah tak sah? Sah juga. Sebab tidak lebih daripada 300 hasta. Cuma bab fadilat sembahyang jemaahnya itu luput. Dan ataupun kurang daripada 27 darajat. Kurang banyaklah. Jadi hendaklah kita kalau berdua seiring itu. Sebab itu waktu PKP, penyusunan saf itu tidak berapa tepat. Sebab apa? Belakang imam kosong. Kan? Kita buat imam, kemudian belakangnya kosong, hanya kiri kanan, betul? Sebenarnya yang bertepat, belakang imam mesti kena letak orang. Barulah jarak. Dan tak kena juga apa? Bila jaraknya itu, tepisan mesti ada ruang. Hanya kita nak menyebabkan cantik ke belakang. 10. Ini salah. Salah. Yang betul macam mana? Mesti penuh sampai tepi. Tak muat baru sambung belakang. Tak cantik tak apa. Tapi orang kita nak cantik. 10 depan, 10. Itu senario yang berlaku. Tapi tak apalah. PKP pun dah habis. Sekarang pun kita dah tak PKP. Dan dianjurkan kepada kita untuk merapatkan saf. Rapat tapi ada lagi semayang tak rapat. Luput fadilat jemaahnya. Kalau boleh kita rapatlah rapat. Kalau semayang, mana yang ada rasa saya memang sihat, maka dianjurkan untuk tak payah pakai mask lah semayang. Kalau semayang tak apa pakai mask. Untuk semayang nak angkat takbir ni, maka dianjurkan kepada kita kalau kita betul kita rasa kita sihat, kan tak ada curiga apa-apalah, maka kita tak payah pakai mask. Sebab apa? Hukum asal menutup mulut ketika sembahyang tu, hukum asalnya ialah makruh, tak haram. Melainkan tonton tutup dahi, pakai mask kat dahi, ini tak sah dah sembahyang. Tapi bagi siapa yang kalau kita pun sesama, tak apalah kita pakai mask. Kalau kita ini rasa sihat, yakin memang kita okey, maka dianjurkan untuk tidak pakai mask lah ketika sembahyang. Habis sembahyang nak pakai tak apa. Yang lebih masalah lagi, ada orang waktu tak sembahyang tak pakai mask. Bila nak angkat takbir usolli, dia tarik mask dia. Ini masalah. Yang tadi golongan saya sebut ialah pakai mask di luar sembahyang pakai mask, dalam sembahyang pun pakai mask. Itu okey lagi. Yang tak okey apa? Luar sembahyang tak pakai mask, bila nak angkat takbir pakai mask. Ini masalah. Jadi kalau nak pakai terus. Dek kerana apa? Meyakini yang dirinya itu tak sihat. Tapi kalau confirm sihat, maka dianjurkan untuk buka. Sebab hukum asal menutup mulut itu makruh ketika sembahyang. Ketika PKP lain, sebab dianjurkan oleh ulama. Sebab ada sebab-sebab tertentu. Tutup mulut. Zaman Nabi SAW tutup pakai ini. Ada kaum yang ketika itu menutup. Sebab apa? Sebab pasir. Lalu hukumnya adalah makruh. Adik rahmat Allah. Jadi pakai mask. Jangan sampai kita ini luar sembahyang tak pakai mask, tapi sembahyang pakai mask. Kat rumah pun begitu. Asal nak sembahyang dia ambil mask. Dah jadi macam habit, tabiat dah. Kat rumah pakai mask. Dia kata sembahyang kena pakai mask. Itu dulu PKP. Jadi ketika sekarang, kalau kita rasa kita sihat, maka bukalah mask. Pakai kat dagu, tidak menjadi masalah. Ini tak jatuh hukum. Tak jatuh hukum. Letak kat kucing, tak jatuh hukum. Jatuh hukum bila kita, hukumnya adalah makruh, hukum asalnya. Tapi kalau kita pakai mask dek kerana kita ini risau, maka tak ada masalah. Jangan kita pakai mask, meletakkan mask ini ketika sembahyang, kita merasakan seakan-akan sembahyang mesti pakai mask. Itu salah. Sembahyang mesti nak pakai mask, itu salah. Jadi tuan-tuan lihat pada muka surat 279. Imam itu kalau tuan-tuan lihat pada gambar sutrah, ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit? Ke kanan sedikit kan? Sunat sutrah itu ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, umpama kening kita. Sebagai contoh, tuan-tuan nak letak kerusi, nak letak tiang ke, usaha kiam. Tapi kalau macam ni,
Apa ini tak payah nak alihkan mihrab ke tepi, tidak perlu Ini kalau yang tiang dan sebagainya ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit. Kalau macam ni tengah-tengah lah, okey lah. No problem. Jadi belakang jemaah itu ialah mesti ada orang. Kalau tak ada orang pun tidak batalkan sembahyang. Tidak batalkan sembahyang. Jadi susunan saf jemaah itu seperti pada muka surat 283. Yang pertamanya imam, yang keduanya lelaki dewasa, yang ketiganya ialah kanak-kanak lelaki. Semua jaraknya 3 hasta. 3 hasta macam mana? Ni saf ke saf 3 hasta. Jadi kita punya sejadah imam ni kena belakang sedikit. Sebab ini sudah menghampiri 4 hasta. Tonton carilah mana-mana kitab fiqh satu dunia ni, semua menyebutkan 3 hasta. Tak ada sebut 4 hasta. Jadi kena belakang sedikit sebab apa? Tumit imam. Tapi kalau tumitnya memang letakkan di belakang garisan, memang kawasan garisan, no problem lah. Tapi kalau tumit imam itu letakkan depan sedikit, kecuali kes-kes tertentu, memang badan imamnya besar, jali wrestling, memang kalau nak sujud sangkut, maka dianjurkan untuk ke depan sikit lah, daripada sangkut lah dan sebagainya. Jadi kalau memang ukuran badan kita macam itu, maka hendaklah diukur betul-betul 3 hasta. Ini dah diukur dah 3 hasta ni, daripada garis itu hingga yang merah ni saja, tidak capai baris saf garisan hadapan. Ini melibatkan fadilat jemaah, terutama sembahyang fardu Jumaat kan. Ini kita nak sentuh sedikit ketika yang biasa Bilal umumkan, barang siapa berkata-kata tatkala khatib sedang menyampaikan khutbah, maka luput ke sia-sia. Yang lebih tepat kita sebut ialah sia-sia. Sebab dalam Arab itu disebutkan lagha. Lagha maksudnya sia-sia, kata Imam Nawawi. Jadi maka sia-sialah pahala Jumaatnya. Ada satu tempat tu disebut, barang siapa berkata-kata tatkala khatib sedang menyampaikan khutbah, walau mengingatkan sahabatnya dengan perkataan diam sekalipun, maka luputlah segala pahala solat fardu Jumaatnya. Habis terus tak dapat pahala. Jadi bukan begitu. Yang mana yang luput? Yang dia bercakap itu saja. Diam engkau. Itu sahaja yang sia-sia, yang luput. Sia-sia. Ada baca Quran ketika hatinya bagi khutbah. Sama juga macam orang baca Quran ketika majlis ilmu. Berzikir ketika majlis ilmu. Ada orang berzikir, subhanallah, 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 ketika majlis ilmu. Maka zikirnya itulah yang sia-sia. Begitu khatib sedang menyampaikan khutbah, ada orang berzikir. Zikirnya itu sia-sia. Baca Qurannya itu sia-sia. Patutnya dapat pahala, tapi kerana dia membaca Quran ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, ini sia-sia. Sedekah, memasukkan duit di dalam tabung tak kala khatib sedang menyampaikan khutbah, masuk duit pula, waktu hari itu masuk 200. Sia-sia, tak dapat pahala. Jadi ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, maka kita hendaklah fokus. Diam, dengar dengan taat. Diam saja tak cukup. Sebab apa? Ada orang diam, rupanya dia tidur. Itu diam, tapi sia-sia lah. Itu perkara yang dibuat itu saja sia-sia. Jadi kalau yang paling tepat, barang siapa berkata-kata tatkala khatib sedang menyampaikan khutbah, walau mengingatkan sahabatnya dengan perkataan diam sekalipun, maka sia-sialah pahala Jumaatnya. Sia-sia yang mana? Yang dia buat itu. Adapun yang didengar dengan taat setiap kalimah yang disebutkan oleh khatib, maka dia dapat pahala. Sembahyang dapat pahala tak? Dapat pahala. Gitu caranya. Begitulah juga dalam majlis ilmu. Setiap perkataan yang baik dalam majlis ilmu itu Allah Ta'ala jadikan malaikat. Maka hendaklah kita menghargai, kita dengar dengan taat. Tak faham tu lain cerita. Sebab apa yang memberikan kefahaman ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi susunan saf itu lelaki dewasa, imam lelaki dewasa, kanak-kanak lelaki, jaraknya 3 hasta. Kemudian khunsa, khunsa ataupun pondan, sembahyang dekat Masjid Damai Jaya. Ini memang lahir-lahir khunsa, lahir-lahir pondan. Bukannya orang lelaki nak jadi perempuan, tak. Ada orang dia lahir lelaki, tapi bila dah besar nak jadi perempuan. Ada. Katalah dia sembahyang kat masjid tuan-tuan, dia kena diri dekat sebelah Haji Roslan sebagai contoh. Dekat saf lelaki. Sebab dia saf lelaki. Tapi kalau dia ini mencurigakan, kan mencurigakan, pasal apa dia lelaki tapi dah jadi macam perempuan.
Buat orang, maka dia duduk, jangan duduk saf pertama lah. Sebab yang kat depan ni ialah khalifah, orang yang paling layak mengganti imam. Kalau imam terbatal, yang depan kena ganti. Janganlah yang tadi yang lelaki jadi perempuan nak duduk kat sini, khalifah. Jadi ikut keadaan. Jadi kalau betul ada pondan, pondan ni macam mana? Lahir-lahir dua kemaluan. Wal'iyyazubillah. Tapi hanya satu berfungsi. Dia tidak berfungsi dua-dua, kalau tak silap saya lah. Yang boleh mengesahkan ialah doktor. Jadi kalau ada orang macam tu, sembahyangnya dekat tengah. Dekat tengah. Jadi pondan ini nak pakai pakaian apa? Nak pakai jubah ke? Nak pakai telkung? Menarik juga tu. Nak pakai apa? Itulah kemaluan dia itu yang berfungsinya ikut laluan air kencing, ikut kemaluan lelaki ataupun perempuan. Yang mengesahkan siapa? Bukan tuan-tuan, doktor. Doktor yang mengesahkan. Jadi itu aturannya. Kita beri laluan azan, nanti kita sambung sedikit insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan rahmat Allah, dia punya urcun tu. Ni ramai yang tak ada ni, jangan-jangan pergi beraya ni. Ada orang tanya, apa hukum kalau kita mengucapkan selamat hari raya, terutama raya sekarang ni, sekarang raya apa? Deepavali. Dia perayaan bangsa ke perayaan agama? Kalau perayaan agama tak boleh. Tak boleh. Melainkan tuan-tuan ini ada satu kaul yang mengatakan tuan-tuan ni contohnya pemerintah. Contoh tuan-tuan ni Perdana Menteri dah, maka itu diharuskan. Itu pun satu kaul. Adapun kalau untuk kita yang orang biasa ni, tidaklah perlu kita mengucapkan selamat raya. Untuk perayaan agama. Ada perayaan bangsa. Perayaan bangsa apa? Raya Cina. Raya Cina bukan perayaan agama. Apa lagi perayaan agama? Christmas, kan? Itu perayaan agama. Perayaan agama tak boleh ucap apa-apalah, salam Deepavali ke apa, kan? Itu tambah perkataan salam. Senyum sajalah.
Senyum saja. Saya pun ada kawan-kawan ni yang nyambut di Pavali. Maka jangan diucap. Sebab ianya perayaan agama. Itu panjang lebar punya perbahasan. Saya cuma pendekkan mengatakan boleh tak boleh saja. Perayaan agama ataupun perayaan bangsa. Kalau perayaan bangsa, no problem. Adik rahmat Allah. Jadi aturannya begitu. Imam lelaki dewasa, kanak-kanak lelaki, kemudian lebih daripada 3 hasta, khunsa. Laki, kanak-kanak laki, laki dewasa, kanak-kanak laki, kemudian khunsa, sab ketiga. Adapun untuk perempuan sunat lebih daripada 3 hasta. Kanak-kanak perempuan, ibu-ibu kalau sembahyang tak ada tirai, ibu-ibu nak sembahyang kat belakang ni, maka yang di depan itu ialah kanak-kanak perempuan. Tapi hari ini tak ada kanak-kanak kan? Ke depan sunat lebih daripada 3 hasta. Ini kita lebih ni. Sunat lelaki dengan perempuan itu lebih daripada 3 hasta. Kenapa perempuan safnya tidak duduk di saf ketiga, sedangkan kita lelaki 2 saf saja ataupun 3 saf? Maka kenapa perempuan tak duduk belakang itu? Sebab apa? Sebab sunat lebih daripada 3 hasta. Sunat lebih daripada 3 hasta. Begitu juga ibu-ibu kalau nak sembahyang dengan suami di rumah, maka sunat lebih daripada 3 hasta, belakang sikit. Kalau suami dengan isteri sembahyang, perempuan tegak-tegak di belakang. Bukan macam drama TV3 kata sembahyang sebelah kiri. Itu tak ada. Tak ada dalam kitab fiqh mengatakan orang sembahyang sebelah kiri, jadi orang perempuan sembahyang sebelah belakangnya. Jadi lihat pada muka surat 284. Sekiranya saf solat sudah sempurna mengikut tertib yang ditetapkan dan kemudian ada beberapa orang kanak-kanak lelaki yang duduk menyelit di saf dewasa, iaitu kanak-kanak itu sudah mumayyiz. Mumayyiz sudah tahu membezakan baik dan buruk, sudah tahu istinja dan sebagainya, sudah tahu membezakan makanan dengan najis. Kalau anak kita baru 2 tahun, kadang-kadang tak tahu beza najis dengan roti, tak tahu beza. Cerit panas, setrika pun dipegang. Sebab apa? Belum mumayyiz. Tapi kalau budak dah mumayyiz, dia tahu benda ni panas, tak boleh pegang. Cerit, api, panas, tak boleh pegang. Itu orang dah mumayyiz. Adapun kalau cerit panas pun dipegang, setrika pun dipegang, dia belum mumayyiz. Dia tak tahu membezakan bahaya dengan tak bahaya. Tak tahu membezakan yang najis dengan bukan najis. Kemudian ditampil ke hadapan memenuhkan ruang-ruang kosong di hujung kanan dan juga kiri saf terakhir lelaki dewasa itu. Maka perkara itu janganlah dihalang. Ini komen penyusun kitab. Ada orang masuk, budak dah mumayyiz. Biasa kita buat apa? Budak belakang. Kan, maka janganlah dihalang. Jika datang selepas itu seorang lelaki dewasa pula untuk turut serta berjemaah, datang pula, budak datang awal, orang dewasa datang lambat. Maka yang pertama tadi, budak janganlah ditegah. Kemudian lelaki dewasa hendaklah mereka memenuhkan mana-mana ruang kosong daripada saf terakhir lelaki dewasa yang sudah disambung oleh kanak-kanak lelaki mumayyiz. Tidak, kita janganlah menegah budak untuk syaratnya dia sudah mumayyiz. Jika ruang kosong masih ada, sekiranya mereka tidak mendapati ruang kosong di situ kerana telah dipenuhi oleh kanak-kanak lelaki mumayyiz di hujung kanan dan juga kirinya, maka bolehlah mereka masuk ke dalam saf kanak-kanak lelaki mumayyiz di belakangnya pula. Tidak harus, ini tidak boleh mereka menolak kanak-kanak lelaki yang berada di dalam saf terakhir lelaki dewasa itu ke belakang untuk mereka mengambil alih tempat itu. Itulah. Jangan yang boleh tonton angkat. Budak dah angkat takbir, Allahu Akbar. Kalau nak alihkan juga angkat. Tapi penyusun kitab yang tulis oleh komen penyusun kitab kata janganlah dihalang kalau budak dah duduk. Cuma panduannya sebelum mengangkat takbir, kanak-kanak itu sunnahnya ialah di belakang lelaki dewasa. Sunnah. Sunnahnya ialah kanak-kanak itu duduk belakang lelaki dewasa. Hari ini ada orang memperjuangkan, tak apa anak saya duduk sebelah saya. Bukan dek kerana anak dia. Kenapa budak-budak dia duduk belakang? Kerana dia ialah kanak-kanak. Budak itu sunnahnya ialah duduk di belakang lelaki dewasa. Kenapa dia duduk belakang? Ada budak hari ni nak berperjuang, saya mesti duduk depan. Sebab dalam kitab fiqh disebutkan budak-budak boleh duduk campur dengan orang dewasa. Ya betul. Tapi sunnahnya ialah budak itu di belakang lelaki dewasa. Walaupun saf pertama tak penuh lagi. Tonton sembahyang sini 10 orang saya, tepi sana ada kosong. Maka sunat
budak itu berdiri di belakang lelaki dewasa. Walaupun saf pertama belum penuh. Budak. Hari ni budak-budak pandai, tak apa, saya boleh campur. Boleh, tapi sunatnya di belakang. Ini nak cerita kalau budak tu pun dah menyelit masuk nak ngangkat takbir, janganlah kita suruh ke belakang. Panduannya sebelum menurunkan saf. Okey, budak-budak kalau semain jual, kanak-kanak sila berdiri di belakang. Tapi nak cerita boleh ke tak boleh, kalau dah duduk dengan kita, jawapannya boleh. Adanya orang tanya, kau dah sunat ke belum? Jangan tanya dah sunat ke belum. Guru saya ajar, adik awak dah balik ke belum? Jangan tanya dah sunat belum. Sebelum kita dah ulang banyak kali kan. Awak dah sunat belum? Saya dah sunat. Pak cik dah sunat ke belum? Nanya budak sekarang pandai nanya gitu kan. Pak cik dah sunat ke belum? Pak cik dah sunat. Cuba pak cik buktikan. Sudah. Budak-budak sekarang pintar. Jadi sunat budak itu duduk di belakang lelaki. Tapi sekiranya dia ada mana-mana budak yang bercampur saf dengan kita, syarat dah mumayyiz, maka janganlah kamu menolak dia ke belakang. Itu cantiknya Islam. Sunat dia duduk di belakang. Walaupun saf pertama tak penuh. Jadi tuan rahmat Allah, saya kira cukup sekadar tu, insya-Allah yang baik dan buruk itu datang daripada Allah SWT atas kelemahan diri saya sendiri. Mohon teguran ada silap kata. Semoga kita bertemu lagi, kalau bukan di dunia, mudah-mudahan kita akan bertemu di akhirat nanti di syurga Allah Subhanahu wa taala berkat pertemuan kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.